Assalamualaikum. Okey, hari ini kita teruskan subtopik yang kedua dalam bab 5 iaitu 3 keadaan jirim. Okey, terlihat di sini jirim. Apa itu jirim? Jirim dia mempunyai jisim dan memenuhi ruang lah. Sebagaimana kita belajar sebelum ni. Okey, jirim ni sebenarnya terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Zarah-zarah ni kecil lah. Jadi kita tidak dapat melihat zarah ni dengan mata kasar. Okey, kita boleh melihat menerusi mikroskop elektron. Okey, teori kinetik jirim. Okey, kalau kita perhatikan gambar rajah ni, okey, yang warna pink tu dianggapkan sebagai jirim lah. Okey, teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim-jirim tadi terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit yang sentiasa bergerak pada semua arah. Okey, teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Okey, jadi yang lihat warna pink tu adalah zarah-zarah yang halus lah. Okey, dia bergerak secara rawak, bergerak ke semua arah dan dia sangat seni dan halus lah. Okey, yang seterusnya zarah-zarah jirim ni sentiasa berlanggar di antara satu sama lain. Okey, oleh kerana dia bergerak secara rawak tu dan dia sentiasa bergerak dengan laju yang tinggi, maka dia akan berlanggar lah. Okey, apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu jirim, zarah-zarah tadi akan bergerak lebih laju. Okey, jika kita sejukkan dia, zarah-zarah tadi akan kehilangan tenaga lah. Dia akan bergerak lebih perlahan. Okey, kita tahu jirim ni terbentuk ada dalam 3 bentuk lah. Ada dalam keadaan 3 keadaan yang berlainan iaitu pepejah, cecair dan juga gas. Okey, jirim wujud dalam 3 keadaan yang berlainan iaitu pepejah, cecair dan juga gas. Okey, kita lihat yang pertama, air. Okey, air ni dia special sikit sebab dia boleh wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejah, cecair dan juga gas. Okey, air ni wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik lah. Okey, apabila kita sejukkan dia, dia akan bertukar kepada pepejah iaitu menjadi ais. Okey, apabila kita panaskan air pada suhu 100, air tadi akan berubah bentuk kepada steam. Steam ni adalah bentuk dia adalah gas lah. Okey, jadi air ni dia special, dia boleh wujud dalam 3 keadaan, pepejah, cecair dan juga gas. Okey, kalau kita perhatikan di sini perbandingan di antara pepejah, cecair dan gas dan sifat-sifat dia lah. Okey, jom kita lihat yang pertama. Bagi pepejah ni mempunyai bentuk yang tetap, manakala cecair ni bentuk dia mengikut bekas lah. Okey, begitu juga dengan gas. Okey, bentuk tetap hanyalah pepejah, cecair dan gas ni dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Okey, jisim pepejah jisimnya tetap, cecair jisimnya tetap, tetapi gas tiada jisim yang tetap. Okey, isi padu. Okey, isi padu pepejah. Isi padu dia untuk pepejah dan cecair ni, isi padunya adalah tetap, manakala gas dia mengikut isi padu bekas lah. Okey, kebolehmampatan. Okey, pepejah tidak boleh dimampatkan, cecair sukar dimampatkan, manakala gas boleh dimampatkan lah. Okey, kita lihat yang pertama untuk pepejah dulu. Okey, apakah penerangan tentang pepejah ni? Okey, pada pepejah ruang antara zarah sangat kecil, manakala susunan zarahnya akan tersusun sangat rapatlah. Okey, oleh kerana dia tersusun sangat rapat, maka pergerakan dia hanya bergetar pada kedudukan yang tetap. Okey, dia bergetar pada kedudukan yang tetap. Okey, ini adalah contoh-contoh pepejah. Okey, contoh-contoh pepejah lah. Okey, ada gambar kereta, belian, ais, tepung, garam dan sebagainya tu, itu adalah pepejah. Okey, kita pergi kepada cecair. Apakah sifat-sifat yang ada pada
cecair. Okey, ruang di antara zarah sederhana. Susunan zarah dia tersusun rapat. Pergerakan zarah bagi cecair, dia bebas bergerak dan menggelongsor dan berlanggar di antara satu sama lain. Okey, dia bebas bergerak, menggelongsor dan berlanggar di antara satu sama lain lah. Okey. Ni contoh cecair. Gambar dia minyak. Okey. Tu merkuri dalam bentuk cecair. Okey, kita pergi kepada gas. Apakah sifat-sifat bagi gas? Yang pertama, ruang antara zarah dia besar. Okey, susunan zarah dia berjauhan di antara satu sama lain. Okey, pergerakan zarah dia bebas, bergerak secara rawak dan berlanggar antara satu sama lain. Okey, contoh gas adalah oksigen, karbon dioksida. Okey, ini adalah gambar matahari. Okey, matahari tidak dikategorikan sebagai pepecah maupun gas. Okey, matahari kita panggil dia bentuk dia adalah plasma lah. Keadaan dia adalah plasma. Okey, keadaan jirim bagi matahari adalah plasma. Okey, kita lihat perbandingan kadar resapan dalam pepecah, cecair dan juga gas. Okey. Zarah-zarah ni dia bergerak secara rawak dan pelbagai arah menyebabkan bau wangian akan tersebar lah. Okey. Bagaimana bau tadi boleh tersebar? Okey, kerana berlakunya proses resapan. Okey, contohnya awak buka ataupun kopek kulit oren. Okey, jadi kawan-kawan awak akan baulah buah oren tersebut. Okey, jadi bagaimana bau tu akan tersebar disebabkan oleh proses resapan lah. Contohnya awak pakai, awak sembur minyak wangi, bila awak berjalan tu semua orang boleh hidu awak punya bau minyak wangi lah. Okey, menunjukkan berlakunya proses resapan. Okey, jadi apa itu proses resapan? Proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, cuba kita perhatikan di sini perbandingan kadar resapan di antara pepecah, cecair dan juga gas. Okey, kalau dalam pepecah dia masukkan hablocuprum 2 sulfat yang berwarna biru tu dalam agar-agar ni pepecah lah. Okey, agar-agar ni dia jernih, dia tidak berwarna. Okey, bila kita biarkan beberapa hari, apakah yang berlaku pada agar-agar tersebut? Okey, agar-agar tadi dia akan bertukar warna lah menjadi biru, menunjukkan berlakunya proses resapan. Tetapi kadar resapan dia rendah sebab dia mengambil masa yang agak lama lah, beberapa hari. Okey, kita lihat pula kepada kadar resapan cecair. Okey, dia masukkan hablocuprum 2 sulfat tadi yang berwarna biru ke dalam air. Air adalah bentuknya cecair. Okey, selepas 2 jam didapati air telah bertukar kepada warna biru. Okey, maka kita boleh buat kesimpulan kadar resapan zarah cecair ini lebih tinggi daripada pepecah lah. Dia mudah berlaku proses resapan berbanding pepecah. Okay, sebab dia ambil masa 2 jam saja. Kalau pepecah tadi beberapa hari. Okay, kita lihat yang seterusnya, gas bromin. Okay, gas bromin dicampurkan dengan udara. Bila kita buka penutup tu, gas bromin ni dia warna coklat. Okay, bila kita buka penutup, jadi gas bromin tadi dia akan bercampur lah dengan udara. Dalam masa 15 minit, gas bromin tadi akan memenuhi kedua-dua balang gas tersebut, maka kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggi. Okey, kadar resapan paling tinggi dalam gas.
Okey, perubahan keadaan jirim disebabkan oleh penyerapan dan juga pembebasan haba lah berdasarkan teori kinetik jirim. Okey, apakah yang berlaku kepada keadaan jirim tadi? Dia boleh berubahlah daripada pepecah kepada cecair, cecair kepada gas. Okey, jom kita lihat sama-sama. Okey, terdapat banyak bahan yang mengalami perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian kita disebabkan oleh penyerapan dan juga pembebasan haba. Okey, pemanasan ataupun penyejukan ni dia akan menyebabkan jirim tadi mengalami perubahan keadaan. Dia boleh berubahlah daripada pepecah kepada cecair, cecair kepada pepecah semula dan sebagainya lah. Okey, contoh di sini dia bagi sesuatu cecair disejukkan, cecair itu akan mengalami kehilangan haba lah. Sebab haba tadi akan dibebaskan apabila disejukkan. Apa yang berlaku bila dia bebaskan haba, dia akan hilang tenaga kinetik. Bila dia hilang tenaga kinetik, maka dia akan bergerak lebih perlahan. Okey, zarah-zarah tadi dia akan menarik di antara satu sama lain dan dia akan bertukar menjadi pepecah. Okey, maka cecair tadi dikatakan mengalami proses pembekuan. Okey. Okey, tadi kalau disejukkan, apa yang berlaku bila kita panaskan? Okey, apabila bahan pepecah dipanaskan, bahan tersebut akan berubah menjadi cecair lah dan seterusnya bila kita panaskan lagi dia akan terus menjadi gas lah semasa proses pendidihan. Okey, ada bahan pula yang berubah terus daripada pepecah terus kepada gas. Okey, dia tidak berubah kepada cecair dululah. Dia boleh bertukar daripada pepecah terus kepada gas. Okey, proses ni kita panggil pemejal wapan. Okey, kalau kita tengok perkataan tu pemejal wapan. Wap tu gas, pemejal tu perkataan pepecah lah asal dia. Okey, jadi mudah untuk kita ingat lah. Kalau pemejal wapan, pepecah menjadi gas. Okey, pepecah menjadi gas. Okey, semasa proses pemejawapan, tenaga kinetik zarah bertambah sebab kita panaskan dia tadi. Maka zarah tadi dia akan menyerap haba yang membolehkan dia bertukarlah daripada pepecah kepada gas. Okey. Kalau kita panaskan, haba tadi dia akan diserap lah. Jadi pepecah boleh bertukar kepada cecair, cecair boleh bertukar kepada gas. Kalau tengok susunan zarah-zarah tu, pepecah dia rapat-rapat. Kalau cecair tu dia agak jauh. Kalau gas tu dia sangat jauh lah. Okay. Jadi kalau kita sejukkan, gas akan mula bertukar kepada cecair, cecair akan bertukar kepada pepecah lah. Okey, kalau kita sejukkan, haba dibebaskan. Kalau kita panaskan, haba tadi akan diserap. Okey, kita perhatikan di sini apakah nama-nama proses yang terlibat. Yang pertama, kita lihat dulu pepecah bertukar kepada cecair. Okey, pepecah bertukar kepada cecair. Awak perhatikan di sini yang warna merah tu lah. Okey, bila pepecah tukar kepada cecair, nama dia adalah peleburan. Okey, manakala cecair kepada pepecah, kita panggil proses tu adalah pembekuan. Okey, pepecah kepada cecair, peleburan. Cecair bertukar kepada pepecah, kita panggil pembekuan. Okey, seterusnya cecair tukar kepada gas. Okey, nama dia adalah pendidihan ataupun penyejatan. Okey, pendidihan ataupun penyejatan. Sebaliknya, jika gas yang bertukar kepada cecair, nama dia adalah kondensasi. Kondensasi. Okey, gas tukar kepada pepecah, pepecah bertukar kepada gas, nama dia sama sahaja iaitu pemejal wapan. Okey, pemejal wapan. Okey, terlihat yang pertama, peleburan. Okey, kalau kita perhatikan gambar rajah tu adalah mentega yang dipanaskan lah. Okey, dia akan mencair.
Okey, pepejal tadi dia menyerap haba. Apabila kita panaskan dia, maka dia akan memperolehi tenaga kinetik yang lebih lah. Okey, maka dia akan bergetar lebih kuat. Jadi tenaga haba yang digunakan tadi dapat mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pepejal. Maka zarah tadi akan bergerak bebas lah. Okey, sehingga suhu tadi meningkat pada takat lebur, maka pepejal tadi akan berubah menjadi cecair. Okey, kalau pendidihan, okey, kita nampak air tu yang dididihkan. Okey, pendidihan ni berlaku pada takat didih. Okey, cecair tadi dia akan menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah memperolehi tenaga dan bergerak lebih laju. Jadi tenaga haba yang digunakan tadi akan digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah cecair, maka suhu dia akan meningkatlah. Pada takat didih, okey, cecair akan berubah menjadi gas. Okey, penyejatan masih lagi cecair kepada gas, tapi apa beza penyejatan dengan pendidihan? Okey, penyejatan berlaku pada sebarang suhu. Contohnya kita jemur baju lah. Okey, itu proses penyejatan. Okey, cecair tadi dia akan menyerap haba apabila dipanaskan. Zarah-zarah tadi memperolehi tenaga dan bergerak lebih laju. Jadi cecair tadi akan tersejat secara perlahan-lahan dan berubah menjadi gas. Jadi baju awak yang basah tadi bila diserap cahaya haba matahari tu, maka dia akan kering lah, sebab cecair pada baju awak tu akan tersejat ke udara menjadi gas. Okey, kondensasi. Okey, kondensasi dibagi gambar ni air embun ataupun hujan lah, kondensasi ya. Okey, haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Okey, zarah-zarah ni akan kehilangan tenaga lah, maka dia akan bergerak lebih perlahan, maka zarah-zarah tadi dia akan menghampiri satu sama lain. Maka gas tadi yang jauh-jauh tadi, bila jarak dia semakin rapat-rapat, maka dia akan bertukarlah menjadi cecair. Okey, bila mencapai takat didih, gas tadi akan mula bertukar menjadi cecair semula. Okey, pembekuan. Okey, cecair juga membebaskan haba. Okey, apabila kita sejukkan dia, maka zarah ni akan kehilangan tenaga lah, sebab dia bebaskan haba tadi. Okey, maka dia akan kehilangan tenaga dan dia akan bergerak perlahan. Pada takat beku, cecair akan berubah menjadi pepejal. Okey, ni pemejal luapan adalah proses pepejal berubah secara langsung menjadi gas. Maknanya daripada pepejal terus menjadi gas. Okey, gas menjadi pepejal juga disebut pemejal luapan. Okey, pepejal kepada gas, gas kepada pepejal, nama dia adalah pemejal luapan. Contoh diberi pada gambar rajah tu adalah ais kering. Okey, dry ice. Okey, dry ice ni kalau dekat pentas tu yang awak nampak macam asap tu, okey, tu dia guna dry ice lah. Okey, daripada pepejal menjadi gas, jadi asap tu. Okey, yang seterusnya, perubahan keadaan diri yang disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba tadi kita cerita berdasarkan teori kinetik tak. Okey, apabila dipanaskan, suhu meningkat. Apabila suatu bahan tadi kita sejukkan dia, maka suhu akan menurun lah. Okey, suhu tidak akan berubah pada takat beku dan juga takat lebur dan takat didih. Okey, jadi semasa proses pembekuan, peleburan dan pendidihan ni, tenaga kinetik dia tidak berubah. Okey, maka suhunya tidak berubah. Jadi haba yang diserap tadi digunakan untuk mengatasi daya tarikan ataupun membentuk balik daya tarikan antara zarah lah. Okey, semasa perubahan fizikal berlaku, makna pepejal tukar kepada cecair, cecair tukar kepada gas, jisimnya tetap sama. Okey, jisimnya tidak berubah kerana kuantiti zarah-zarah ni tidak berubah lah apabila dipanaskan ataupun disejukkan. Jisimnya tetap tidak berubah.
Yang berubah hanyalah tenaga kinetik zarah-zarah tersebut, sama ada kita panaskan ataupun kita sejukkan. Kalau kita panaskan, tenaga kinetik dia bertambah. Kalau kita sejukkan, tenaga kinetik dia akan berkurang lah. Okey, maka habis sudah tajuk bab 5. Bab 5 adalah bab yang agak pendek lah. Okey. Sekian dulu, nanti latihan juga akan hantarlah dalam grup kamu. Assalamualaikum.